Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan berkaitan dengan tajuk sifat-sifat pendakwah bagi subjek metodologi dakwah. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya, Wan Ahmad Fuad bin Muhammad Amin. Dan saya Muhammad Hafizuddin bin Wahid, Nometik A171697. Baik, kita lihat pada slide yang pertama, iaitu kenalan. Dakwah merupakan satu ajakan kepada mesej ke jalan Allah SWT dan perlu disebarkan kepada masyarakat. Jadi untuk menyampaikan dakwah ataupun sesuatu mesej atau ajakan, kita perlukan kepada ejen penyampaian, ataupun dalam konteks yang kita pelajari sekarang ni ialah seseorang yang dipanggil sebagai pendakwah. Jadi timbul persoalan, siapakah yang dimasukkan dalam pendakwah? Apakah keperluan berdakwah? Apakah sifat-sifat seorang pendakwah? Baik, kita tengok pada definisi pendakwah. Pendakwah kalau dalam bahasa Arab ni disebut sebagai da'i. Dan kalau ikut tarifan daripada Dr. Muhammad Abu Al-Fatah Al-Bayanuni, iaitu pengarang kitab kepada Al-Malakhat ila Ilmi Dakwah, menurutnya ialah da'i ialah orang yang menyampaikan Islam, menghebahkan dan mengajarkan Islam, pembimbing dalam melaksanakannya, yakni ajaran Islam, maka mereka itu adalah orang yang berdakwah. Dan tarifan daripada Kamus Jawan Bahasa dan Pustaka, pendakwah ini adalah orang ataupun golongan yang menyebarkan ajaran sesuatu agama dan boleh dipanggil sebagai mubaligh. Dan dalam konteks yang kita pelajari sekarang ialah orang yang menyebarkan ajaran agama Islam. Dalam arti kata lain, pendakwah ialah individu Muslim yang menyampaikan risalah Islam untuk tujuan kebaikan, agama Islam sahaja. Dan pendakwah juga merupakan pewaris kepada para Nabi untuk menyebarkan agama Islam. Dan pendakwah juga merupakan ejen kepada perubahan dalam kalangan masyarakat, yakni membetulkan apa benda yang tidak betul dalam kehidupan masyarakat. Jadi, para pendakwah ini memiliki ciri-ciri dan sifat yang tertentu untuk membantu mereka menyampaikan dakwah secara berkesan. Dan kalau kita lihat kepada keperluan berdakwah, dakwah boleh disampaikan kepada sesiapa sahaja dan setiap orang Islam mempunyai hak untuk berdakwah. Allah SWT telah menyeru umat Islam untuk berdakwah menerusi surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Maksudnya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi terhadap umatmu dan pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman, serta pemberi amaran kepada orang yang ingkar, dan juga sebagai penyeru umat manusia seluruhnya kepada agama Allah dan taufik yang diberinya, dan sebagai lampu yang meneranginya. Jadi kita dapat lihatlah, ini adalah merupakan satu seruan daripada Allah SWT kepada umat Islam untuk melakukan dakwah ataupun menyebarkan ajaran agama Islam. Sifat-sifat pendakwah adalah sama seperti akhlak-akhlak yang baik yang terdapat di dalam agama Islam. Oleh itu kita akan lihat sedikit sebanyak sifat-sifat yang perlu ada dalam diri setiap pendakwah. Yang pertama, setiap pendakwah perlulah mempunyai iman yang teguh, kerana iman yang teguh merupakan senjata utama orang mukmin ketika menjalankan dakwah. Iman yang teguh berupaya untuk menghalang diri daripada termakan dengan penawaran kedudukan, harta dan apa sahaja sifat-sifat kebendaan yang terdapat di atas dunia ini, dan juga dapat mengelakkan diri pendakwah daripada menjadi ragu-ragu. Kita dapat lihat contoh yang terbaik yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika baginda SAW berdakwah di kota Mekah, yang mana baginda pernah ditawarkan oleh kaum Quraisy dengan pelbagai penawaran yang hebat, kedudukan, pangkat, harta dan sebagainya, tapi baginda menolak. Itu menunjukkan bahawa setiap pendakwah perlu ada keimanan yang teguh bagi menolak segala perkara yang boleh mengganggu kerja dakwah mereka. Seterusnya, pendakwah perlulah menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tujuan kita berdakwah adalah mengajak manusia mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Oleh itu, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga perlulah baik. Antara yang perlu dijaga ialah niat kita, kerana niat yang ikhlas adalah niat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nabi SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu adalah bermula dengan niat. Hadis ini menunjukkan bahawa kepentingan niat di dalam melakukan sesuatu perkara. Oleh itu, pendakwah juga perlu menjaga keikhlasan niat ketika melakukan usaha dakwah. Selain itu, untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga, pendakwah perlu meningkatkan amal ibadat seperti solat, sedekah,
berzikir dan sebagainya. Ini kerana menurut Ibnu Taimiyah, zikir bagi pendakwah adalah umpama ikan dengan air. Ikan tak boleh hidup kalau tak ada air. Begitu juga pendakwah dengan zikir. Mereka perlu melazimi zikir di dalam kehidupan seharian mereka supaya hubungan mereka dengan Allah sentiasa ada. Oleh itu, apabila hubungan antara pendakwah dengan Allah Subhanahu Wa Taala terjaga dengan baik, maka mereka akan memperoleh kekuatan, akan memperoleh pertolongan, bantuan dan juga keberanian daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mereka menjalankan kerja dakwah mereka. Seterusnya ialah pendakwah juga perlu mempunyai ilmu berkaitan dengan dakwah. Ini kita jelas diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Mestilah tak sama. Dan perkara ini kita dapat lihat di dalam satu kisah yang masyhur yang diriwayatkan di dalam hadis berkaitan dengan seorang abid yang telah datang kepadanya orang yang jahat yang pernah membunuh 99 orang dan dia ingin bertaubat. Dan dia datang kepada seorang abid dan bertanya, aku telah membunuh seramai 99 orang, adakah taubat aku diterima? Pemuda itu ingin bertaubat. Tetapi abid ni, seorang abid yang banyak melakukan ibadat ini, dia jawab tidak. Oleh itu menyebabkan pemuda tersebut membunuh abid ini. Dah sebab dia fikir taubat dia tidak diterima. Dan kemudian seterusnya dia berjumpa pula dengan orang yang alim, yang tahu tentang selok-belok dakwah ataupun perkara yang berkaitan, dan dia bertanya, wahai orang yang alim, aku telah melakukan dosa, aku pernah membunuh 100 orang, aku ingin bertaubat, adakah taubat aku diterima? Dan jawab orang alim itu, ya, taubat kamu akan diterima. Dan beliau telah menyuruh pemuda yang ingin bertaubat tadi untuk pergi ke sekian-sekian tempat untuk melakukan untuk belajar, bertaubat dan sebagainya. Kemudian pemuda itu pun pergi dan meninggal di pertengahan jalan. Dan akhirnya berlaku kisah antara malaikat ketika menguruskan roh pemuda tersebut sehingga akhirnya beliau dimasukkan ke dalam syurga. Dan poin yang saya nak tekankan di sini ialah kepentingan ilmu yang harus ada bagi setiap pendakwah ketika menjalankan dakwah, supaya apabila mereka berjumpa dengan mad'u yang ingin mencari kebenaran, ingin mencari ketuhanan, dan mereka dapat membimbing mereka ke arah yang betul. Seterusnya ialah pendakwah perlulah beramal dengan apa yang diperkatakan olehnya. Dia, pendakwah ini tugasnya ialah mengajak manusia membuat perkara yang ma'ruf, perkara yang diperintahkan oleh Allah, dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mereka mengajak, mereka tak boleh mengajak hanya keluar teori sahaja. Mereka perlu lakukan juga apa yang mereka perkatakan. Jika tidak, mereka pendakwah akan mendapat murka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Okey. Jadi kadang-kadang kita berdakwah melalui perbuatan lebih memberikan kesan berbanding kita berdakwah melalui lisan. Oleh itu pendakwah perlu seiringkan apa yang diperkatakan dengan apa yang dia lakukan. Seterusnya, pendakwah perlu mempunyai pengetahuan yang lengkap. Pengetahuan yang lengkap dari aspek yang pertama, pendakwah perlu mengetahui situasi dan keperluan dakwah pada zamannya. Kalau kita lihat zaman kita sekarang ini sudah menjangkau industri revolusi 4.0 yang telah mewujudkan pelbagai teknologi dan platform media sosial. Oleh itu pendakwah perlu tahu tentang selok-belok dan bagaimana untuk mereka menyalurkan aktiviti dakwah mereka ke platform-platform yang tersebut. Dan pendakwah juga perlu mengetahui tentang keadaan mad'u di sekitarnya, kerana setiap tempat berbeza keadaan mad'unya. Ada mad'u yang memang mereka tak pernah terdedah dengan
dengan kebenaran ataupun dengan keagamaan dan sebagainya, dan mereka mencari-cari, mereka tertunggu-tunggu orang yang datang membawa ilmu-ilmu ataupun mengajak mereka ke arah ketuhanan dan sebagainya. Ada mad'u yang sensitif kalau kita sembang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan kebaikan dan sebagainya. Jadi pendakwah perlu teliti tentang perkara tersebut. Dan yang ketiga, pendakwah perlu ada ilmu tentang dakwah itu sendiri. Sebabnya bila pendakwah tidak mempunyai ilmu tentang dakwah, dakwah yang disampaikannya itu kurang berkesan. Jadi untuk memastikan dakwah yang disampaikannya itu berkesan, pendakwah perlu mempunyai ilmu berkaitan dengan dakwah itu sendiri. Baik, yang keenam ialah pendakwah perlu bijak memilih uslub ketika menyampaikan dakwah berdasarkan ataupun berpandukan kepada mad'unya. Mad'u yang berbeza memerlukan kepada uslub yang berbeza. Jadi di sini memerlukan kepada kebijaksanaan pendakwah untuk memilih uslub yang sesuai bagi mereka. Dan sifat yang ketujuh iaitu sifat beretika ataupun berakhlak. Untuk menjadi seorang pendakwah, kita perlulah menjaga hubungan di antara manusia dengan manusia dan juga hubungan di antara kita dengan Allah. Dan kalau kita lihat Rasulullah SAW merupakan sebaik-baik akhlak dan menjadi contoh tauladan yang baik dalam kita menjutahi untuk menyampaikan dakwah. Baik, sifat yang ke-8 ialah jauhi sangkaan buruk. Kerana setiap apa yang berlaku mempunyai alasan dan sebab itu sendiri, semuanya adalah rahsia daripada Allah SWT. Dan Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang mana mafhumnya, jangan kita bersangka buruk walaupun kita lihat manusia itu adalah kumpulan yang lalai dan mereka itu tidak sedar akan kesalahan mereka. Jadi jangan kita bersangka buruk terhadap seseorang itu. Sebaiknya kita mendoakan supaya mereka sedar dengan apa yang mereka lakukan. Sifat yang ke-9 ialah menutup aib manusia. Dan kalau kita lihat firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 19, mafhum pada ayat ini ialah pendakwah itu ibarat umpama sebagai seorang doktor yang sedang merawat pesakit. Maksudnya kalau kita jumpa orang yang melakukan satu perkara yang tak betul, jadi kita sebagai pendakwah akan cuba betulkan apa yang kerosakan yang tak betul kepada seseorang itu. Dan kalau kita lihat pada sifat yang ke-10 iaitu bergaul dengan manusia. Dan ada juga firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 68 dan surah An-Nisa ayat 140. Jadi mafhum kepada ayat-ayat ini ialah tak mungkin dakwah itu dapat disampaikan sekiranya kita tidak bergaul dengan manusia. Kalau kita tak bergaul dengan manusia, macam mana kita nak mendekati kita punya sasaran dakwah ataupun mad'u nak menyampaikan dakwah? Kita duduk seorang-seorang dalam bilik kita kata kita nak cuba menyampaikan dakwah. Walaupun dalam masa ni banyak dengan cara teknologi ataupun digital kan, tapi seelok-eloknya kita janganlah mengasingkan diri kita daripada masyarakat. Dan kalau kita lihat pada sifat yang 11, kita perlulah bergaul mengikut darjat manusia. Maksudnya kita perlu bergaul dengan semua orang dan tidak memilih darjat. Dan ada satu hadis yang daripada Rasulullah SAW, mafhumnya ialah bukanlah dari kalangan kami orang yang tidak mengasihi kanak-kanak dan memuliakan orang yang lebih tua daripadanya. Maksudnya kita kena saling sayang menyayangi di antara semua manusia tanpa mengira darjat. Baik, sifat yang ke-12 ialah berhubung sesama dengan pendakwah. Dan kalau kita lihat ada beberapa firman Allah SWT menerusi surah Al-Ma'idah ayat 2, iaitu yang menyatakan berkaitan dengan perlu kepada bantu-membantu dalam menuju ketakwaan. Dan juga dalam surah Asy-Syura ayat 38, iaitu bertukar-tukar pandangan. Maksudnya Allah bersuruh kita melakukan syura, yakni bertukar-tukar pandangan. Dan ada juga hadis iaitu yang menyatakan bahawa para pendakwah itu perlulah saling menasihati antara satu sama lain. Sebab kadang-kadang mungkin manusia itu dia adalah terkhilafkan. Jadi perlunya hubungan di antara pendakwah ini untuk saling tegur-menegur. Sebagai kesimpulan, tugas dakwah adalah tugas seluruh umat Islam
Oleh itu, marilah sama-sama kita memupuk sifat-sifat yang disebutkan tadi ke dalam diri kita agar dakwah yang kita sampaikan akan menjadi lebih berkesan. Sifat-sifat yang perlu ditekankan antaranya ialah keimanan kita dan juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua perkara ini akan dapat memberikan kepada kita kekuatan, keberanian, buah fikiran dan sebagainya untuk kita terus menjalankan kerja dakwah ini. Oleh itu, marilah sama-sama kita mempertingkatkan usaha dakwah agar Islam dapat disebarkan ke seluruh pelosok dunia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.